Aku suka tengok dan baca kisah-kisah dan aku cuba untuk menjiwai dan faham apa yang satu-satu watak tu hadapi. Dalam masa yang sama, aku cuba ambil pengajaran dan menjadikan diorang sebagai sumber inspirasi. Dari kecil aku memang dibesarkan dengan macam-macam watak yang aku boleh cakap heroik lah. Macam watak Batman dan juga Kamen Rider, di mana diorang ni memang selalu nak tolong orang lain, dan kadang-kadang tu diorang letakkan orang-orang yang diorang sayang tu dulu sebelum diri diorang sendiri. Bagi aku, watak untuk dijadikan inspirasi ni memang penting. Lagi-lagi untuk anak-anak kecil lah, supaya diorang ada seseorang yang diorang rasa diorang boleh jadikan contoh, like someone that they can look up to lah kan. Dan dalam banyak-banyak watak yang aku selalu looking up to tu, ada satu watak ni memang aku minat betul. Antara ciri-ciri watak ni, dia adalah seorang yang cukup tegas. Dia kalau buat apa-apa tu, dia tak nak lah buat sambil lewa, kena buat dengan sepenuh hati. Perangai dan sifat dia ni lah yang buatkan aku cukup kagum. Dan satu lagi, watak ni memang bagus dalam memimpin. Antara kisah berlaku di mana dia menjadi pemerintah. Waktu malam, dia berjalan-jalan memperlihatkan rakyat dia. Waktu jalan-jalan tadi, beliau dapat dengar perbualan seorang mak kepada anak dia. Anak kecil tadi mengadu dekat mak dia yang dia lapar. Jadi watak tadi tu pergilah tengok keadaan keluarga tu kan. Alangkah terkejutnya beliau bila dia dapat tahu mak tadi tu tengah rebus batu. Mak dan anak tadi tu adalah orang susah, dan mak tadi tu buat macam dia tengah masak supaya anak dia tak adalah risau tak ada benda nak makan kan. Dan sambil anak dia tunggu mak dia masak tu, anak kecil tadi pun tertidur. Korang mesti pernah dengar punya cerita ni. Cerita ni mengisahkan pasal siapa lagi kalau bukan antara sahabat rapat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar Al-Khattab. Lepas Umar Al-Khattab dapat tahu pasal ni, dia bergegaslah dapatkan makanan untuk ibu dan anak tadi, menunjukkan betapa dia pentingkan rakyat dan orang-orang yang dipertanggungjawabkan kepada dia. Hahaha, panjang pula intro aku. Aku just nak cerita sedikit je lah. Dalam banyak-banyak watak yang kita kenal dan tahu, macam Batman lah, Harry Potter, Ultraman, banyak aja sebenarnya watak-watak dalam kisah dan sejarah Islam yang kita boleh perkenalkan dekat budak-budak kecil lah terutamanya. Dengan watak dari kisah Islam ni, kita tahulah kisah mereka ni penuh dengan teladan dan nilai yang baik-baik. Dan macam mana kita nak jadikan watak-watak Islamik ni sebagai inspirasi kita? Benda pertama, kita kenalah kenal dulu kan watak-watak ni. Hari ni aku nak kisahkan tentang seorang pahlawan yang cukup hebat. Kalau pasal Khalid Al-Walid tu memang ramai dah tahu. Seseorang yang cukup hebat dalam medan perang dan digelar sebagai pedang Allah. Sosok yang aku nak ceritakan ni pun hebat juga. Nama watak tu adalah Khawlah Al-Azwa, seorang wanita yang digeruni musuh-musuh dan dikagumi mereka yang berada di dalam pihak yang sama dengan beliau. Jom kita selami kisah Khawlah Al-Azwa. Khawlah Al-Azwa ni dikenali juga sebagai Bidadari Besi, merupakan seorang pejuang yang berjuang di jalan Allah waktu zaman Khalifah Rashidin. Kehebatan di medan perang dimiliki Khawlah ni adalah dari latihan-latihan yang diberikan ayah dia Al-Azwa semenjak dari Khawlah masih kecil. Al-Azwa ni merupakan ketua kumpulan Banu Asad. Sebab itulah Khawlah ni menjadi antara pahlawan dan pejuang hebat, sebab dia dapat didikan yang betul dan kemahiran dia seringkali dikilap. Ada yang mengatakan Khawlah ni juga selalu berlatih dengan abang-abang dia, berlatih pedang, tombak dan juga menunggang kuda. Ada yang mengatakan nama abang Khawlah Al-Azwa ni Dirar. Ada pula yang mengatakan Dirar tu sebenarnya adalah saudara kepada Khawlah Al-Azwa. Apa pun hubungan diorang, yang penting mereka berdua ni ada pertalian darah lah. Antara perang yang disertai Khawlah adalah Perang Yarmouk. Perang Yarmouk ni adalah pertempuran antara pasukan tentera Arab Islam Khulafah Ar-Rashidin dan tentera Empire Byzantine Rom. Pertempuran dan peperangan ni berlaku selama 6 hari, berhampiran dengan sungai Yarmouk. Kemenangan Islam dalam peperangan ni menandakan gelombang besar pertama penaklukan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dalam peperangan inilah keberanian dan kehebatan Khawlah diperlihatkan oleh tentera-tentera Islam yang berada di bawah arahan Khalid Al-Walid. Dalam pertempuran ni, Dirar yang terkenal dengan keberanian sehebat 1000 tentera telah ditawan pasukan Romawi. Bila Khalid Al-Walid dapat tahu pasal ni, memang Khalid jadi marah kau lah. Memang tak semudah tu Khalid Al-Walid nak biarkan pasukan lawan tangkap antara askar terhebat dia tu. Khawlah pun tak senang duduk lah bila dia dapat tahu Dirar ni kena tangkap, dan dia pun menyertai pasukan tentera Khalid Al-Walid. Khawlah menggunakan pakaian serba hitam, serban hijau, dan Khawlah juga menggunakan scarf untuk jadikan sebagai topeng muka. Dia terus meluncur laju ke arah musuh. Kehebatan pertempuran Khawlah memang cukup membantu pasukan muslimin yang dah pun keletihan lepas peperangan yang dah berlaku berhari-hari itu. Keberanian yang ditunjukkan Khawlah Al-Azwa membuatkan pasukan Romawi terkesima.
Diorang tak tahu siapa yang memakai skarf topeng tu. Yang diorang pasti sosok tubuh tu cukup hebat dalam pertempuran. Pasukan-pasukan muslimin pun turut teruja melihat betapa lincah dan cermatnya setiap satu langkah yang diorak Khawla. Mereka masing-masing tertanya, siapakah pahlawan tersebut? Ada yang ingat pahlawan tu adalah Khalid Al-Walid, tapi sangkaan diorang meleset bila mana datangnya Khalid Al-Walid dekat sebelah diorang. Kalau Khalid ada dengan diorang, siapa pula yang tengah tunggang kuda dan mengucak-kacirkan pasukan tentera Romawi tu? Khalid Al-Walid mendekati pahlawan hebat tadi dan dia bertanya, ada titi pahlawan bertopeng tersebut. Berapa kali jugalah soalan Khalid tu cuba ditepis, tapi Khalid terus tanya lagi dan lagi. Dan akhirnya Khawla pun memperkenalkan diri dia. Khawla cakap yang dia bukannya nak rahsiakan identiti dia, tapi dia malu untuk memberitahu Khalid. Khawla merasakan diri dia tak sehebat Khalid yang memang cukup terkenal dalam medan peperangan ni. Dialog dia lebih kurang macam ni lah. Khawla cakap dekat Khalid, aku hanyalah seorang wanita, tak sehebat kamu yang memang dikenali dekat dalam medan peperangan. Aku bersama dengan kaum-kaumku di mana aku diberitahu tentang penangkapan Dihrar dan aku terus naik kuda dan datang ke medan peperangan ni. Seterusnya adalah apa yang kau baru perlihatkan tadi. Lebih kurang macam tu lah apa yang dikatakan Khawla Al-Azwa kepada Khalid Al-Walid. Bila Khalid dengar pasal tu, hati dia bercampur bau. Ada rasa sedih dan marah. Sedih sebab seorang wanita terpaksa datang menyertai peperangan ni untuk selamatkan seseorang yang cukup penting bagi wanita tersebut. Dan Khalid berasa marah bila memikirkan pasal Dihrar yang kena tangkap dengan pasukan Romawi tu. Khalid berjanji kepada Khawla Al-Azwa yang dia akan pastikan Dihrar selamat kembali dekat diorang. Atas kehebatan tentera muslimin, mereka berjaya menang dalam peperangan yang menakjubkan tu. Mereka dapat menyelamatkan Dihrar dan mereka juga dapat mengalahkan pasukan Byzantine. Macam-macam perkara dan bencana diperlihatkan oleh Khawla Al-Azwa, dan dalam waktu-waktu getih, Khawla berjaya menaikkan semangat mereka yang berada dengan beliau. Hal ini jadi waktu perang Arab dan Romawi yang kedua di Maraj Dabik. Ramai wanita kehilangan suami mereka dalam peperangan ni. Pasukan Romawi mengambil mereka sebagai tawanan perang. Bila orang yang kita sayang kita tak tahu akan keselamatan mereka, mestilah hati dia belenggu gusar dan gelisah kan. Khawla dan pasukan tentera wanita cuba untuk menyelamatkan mereka yang dah ditawan tentera Romawi itu. Pasukan Arab menyerbu daerah utara Syam dan mengepung Antakya. Beberapa tawanan perang dapat dibebaskan. Malangnya, Khawla dengan pasukan tentera wanita dia pula ditangkap pasukan tentera Romawi. Walaupun Khawla dah kena tangkap dan menjadi tawanan, tak pernah sekali pun terlintas dalam fikiran beliau untuk dia menyerah kalah. Khawla menyeru kepada semua teman seperjuangan beliau dan cakap lebih kurang macam ni lah. Wahai puteri-puteri Himsyar keturunan Tuba, adakah anda rela menjadi tawanan Romawi dan kelak anak-anak kalian mengalirkan darah yang sama dengan mereka? Lebih baik kita mati di dalam pertempuran ni dari jadi tawanan diorang semua ni. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam biar berputih tulang, jangan berputih mata lah kan. Dengan kata-kata semangat yang dilontarkan Khawla tadi, membuatkan mereka semua berfikir sejenak tentang nasib darah daging mereka kelak. Api semangat dalam jiwa masing-masing kian marak. Satu persatu mereka bangkit dari duduk. Khawla mengetuai mereka. Batang-batang kemah diambil mereka untuk dijadikan senjata. Diorang lawan dengan tentera Romawi yang lengkap bersenjata dan berperisai perang dengan hanya menggunakan batang-batang kemah. Berkat semangat juang di dalam diri mereka tu, akhirnya mereka bebas dari tentera Romawi itu. Jadi itulah kisah Khawla Al-Azwa. Aku yakin banyak lagi kisah pasal bidadari besi ni. Tapi aku just ambil bahagian yang orang cakap apa, kemuncak kisah hidup dia lah kan. Bukan Khawla Al-Azwa ni je yang boleh kita jadikan seseorang yang kita boleh ambil teladan dan juga jadikan contoh. Banyak lagi pahlawan-pahlawan perang yang hebat yang mana kita boleh jadikan sebagai contoh, ataupun kita ambil nilai-nilai baik yang ada dekat dalam diri diorang untuk kita tanamkan dalam diri kita. Aku akan cari banyak lagi kisah-kisah yang best untuk dikongsikan, sebab aku memang percaya kisah bukan sekadar kisah. Mesti ada pengajaran, tauladan dan juga benda baik yang kita boleh ambil dari setiap satu kisah tu. Apa-apa pun, thank you sebab ada sampai sini dan dengar kisah yang aku ceritakan ni. Korang memang gempak. And stay gempak, okay? Thank you for watching and ciao.